orang setelah mereka mensia-sia. Dia kata, saya ulang sekali lagi, dia kata mereka maksud ayat ni adalah mereka mensia-siakan salat. Sedangkan jika sampai meninggalkan salat, maka menjadi kafir. Dia tinggal salat, kafir ni dia perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Jumhur menyatakan yang kata kafir ini dia kufur bukan i'tiqad. Walaupun ada sebahagian pandangan yang kata bila tinggalkan salat itu menjadi kafir. Sebab itu kalau kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran, perkataan kafir umpamanya, jangan kita rasa ayat itu tidak ditujukan juga kepada umat Islam. Kerana tidak semua perkataan kafara itu hanya ditujukan kepada orang bukan Islam. Jumhur yang menyatakan kafir yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, dia kafir bukan i'tiqad. Bukan i'tiqad. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah ada sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sesungguhnya jika sekiranya kamu syukur, sesungguhnya la in syakartum la azidannakum, kami akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka kufur di sini lawan pada syukur. Kufur lawan pada syukur, bukan kufur terkeluar pada Islam. Begitu juga beberapa hadis berkaitan dengan perkataan kafir apabila meninggalkan salat. Jumhur berpandangan kafir yang dimaksudkan itu bukanlah kafir yang terkeluar daripada Islam. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dalam Musnad daripada Asim daripada Mus'ab bin Sa'id, dia kata, aku pernah bertanya pada ayahku, apakah pandangan beliau mengenai ayat alladzina hum an salatihim sahun. Dia tanya, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka di dalam salat mereka itu lalai. Kan? Dia tanya ayah dia. Dia kata, siapa antara kita yang tak lalai dalam salat? Siapa antara kita yang tak lalai dalam salat? Masuk dalam salat je teringat macam-macam. Kemudian dia kata, siapa yang dalam hatinya tidak berfikir perkara di luar salat? Sebab tu salat itu bukanlah hilang langsung. Kita sudah tentu kita akan diganggu. Cuma kita salat ni nak kena fokus, kena sedar bahawa kita sedang mengabdikan diri pada Allah, kita berinteraksi dengan Allah. Ada dialog kita dengan Allah. Ada tasbih memuji Allah. Ada minta kepada Allah. So kena sedap yang tu. Sebab tu ada orang dia ingat khusyuk ni hilang langsung, dia berada di alam lain. Tak juga. Kan? Khusyuk ni kita fokus. Kita sedar bahawa kita sedang macam dalam Al-Fatihah, dalam riwayat dalam hadis yang Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Begitu juga apabila kita bertasbih, masa kita rukuk, kita sujud, kita memuji Allah. Kemudian ada doa, dalam Fatihah ada doa, duduk antara dua sujud ada doa. Cuma persoalannya, adakah kita sedang berdialog dengan Allah? Adakah kita sedang memuji-muji Allah? Adakah kita sedang meminta doa kepada Allah? Malangnya kadang-kadang Fatihah tu sendiri kita baca tak tahu habis dah. Tak tahu habis dah. Kita disuruh untuk meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 17 kali, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pernah tak kita merasa dalam salat kita, apabila kita menyebut umpamanya ihdinas siratal mustaqim,
kita rasa betul-betul kita minta hidayah kepada Allah. Lalu salat kita akan jadi kosong. Salat akan jadi kosong. Jadi apabila diganggu, kita nak kena fokus mula. Gangguan-gangguan di luar tadi ni, Allah kata kunci tak, nak kena fokus mula. Ingat balik doa, ingat balik tasbih kita, dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ayah dia jawab, bukan seperti itu maksud ayat tersebut. Dia kata maksud ayat itu adalah lalai dengan mensia-siakan waktu salat sehingga salat dah habis. Waktu salat dah habis, dia tak salat lagi. Itu yang dimaksudkan. Adapun gangguan-gangguan dalam salat itu berlaku kepada semua orang. Sebab itu para ulama sepakat bahawa yang paling afdal adalah mengerjakan salat di awal waktu. Namun di sana ada sedikit pengecualian. Antaranya salat Isyak. Menurut jumhur ulama, dia boleh untuk diakhirkan. Walaupun salat itu sebaiknya di awal waktu, tetapi salat Isyak boleh, ataupun ada sebahagian menyebut digalakkan untuk diakhirkan hingga sepertiga malam. Kalau orang yang salat sendirian umpamanya, mungkin dia ada urusan sehingga dia dah terlepas salat di masjid, berjemaah di masjid, musafir umpamanya balik sampai lewat, kemudian dia boleh untuk mengakhirkan salatnya sehingga 1/3 malam. Ataupun wanita yang salat di rumah. Adapun orang yang salat secara berjemaah, dia hendaklah diakhirkan itu dengan kesepakatan mereka. Semua setuju, okey, tak apalah, kita lambatkan hari ini. Kita lambatkan hari ini. Baik. Yang kedua, dia salat zuhur ketika cuaca sangat panas, maka boleh dilambatkan. Kalau kita kat Malaysia ni tak adalah panas sangat kot. Mungkin kita dah rasa panas dah, tapi taklah panas macam di tempat-tempat lain. Baru-baru ni di Pakistan 50 darjah Celsius. Saya pernah rasa di Aqabah di Jordan. Aqabah ni dia sempadan dengan pantai negara haram Israel loh. Saya pernah rasa 45 darjah Celsius. Panas dah. 45 darjah Celsius ni kalau naik kereta, kalau aircon tak ada, lebih baik kita tutup tingkap daripada buka tingkap. Kalau di Malaysia ni kita buka tingkap lah, sebab dia angin masuk. Ni bahang masuk. Baru 45 darjah Celsius. Jadi kalau panas sangat, maka imam boleh memilih untuk mengakhirkan salat, menunggu jemaah yang lain untuk datang ke masjid. Baik. Kemudian yang dibincang dalam kitab ni, keutamaan salat sunnah ataupun salat sunat yang dikerjakan di rumah. Hadis baik, kita sambung balik.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian mengerjakan salat di rumah-rumah kalian kerana sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat maktubah ataupun salat fardu. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pada kita tentang keutamaan salat sunat di rumah. Keutamaan salat sunat di rumah berbanding kalau dilakukan di masjid. Ada beberapa faedah yang kita dapat daripada hadis kita baca tadi ni. Pertama sekali, keutamaan ini bersifat umum untuk semua salat sunat, sama rawatib ataupun tidak. Bagi orang yang rumah berdekatan, maka boleh untuk dia salat rawatib di rumah terlebih dahulu. Bagi orang yang mengkhawatirkan bahawa dia tidak sempat untuk salat rawatib di rumah, maka hendaklah dia datang ke masjid. Hendaklah datang ke masjid. Dia kata kecuali salat sunnah yang termasuk syiar Islam. Contoh seperti salat istisqa. Yang ni kena buat secara berjemaah di tempat tertentu. Ataupun dia kata salat tarawih, ataupun salat-salat yang disyariatkan untuk dikerjakan di masjid secara berjemaah. Dan begitu juga salat tahiyatul masjid. Sebab salat tahiyatul masjid ni dia ada hubungan dengan masjid, tidak boleh dilakukan di rumah. Selain daripada itu, disunatkan ataupun lebih utama dilakukan salat sunat itu di rumah, bukan di masjid. Sebab tu Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, dia kata ibadah sunnah disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ibadat sunat. Semakin salat itu tersembunyi, maka dia jauh daripada perbuatan riya ataupun nak pandangan manusia. Antara tujuan salat sunat itu dilakukan di rumah adalah untuk nak lebih ikhlas dan menjauhkan daripada perbuatan riya. Gitu. Bukan tak boleh buat kat masjid. Bukan tak boleh buat masjid. Kita nak buat solat apa pun boleh kat masjid. Tapi di rumah adalah lebih afdal. Di rumah adalah lebih afdal, kecuali salat-salat yang ada kaitan dengan masjid ataupun disyariatkan dilakukan di masjid. Baik. Kalau kita buat di rumah, umpamanya buat seorang-seorang salat sunat ni, kita tak ada apa-apa perbuatan riak itu kita dapat jauhi. Adapun kalau kita nak buat di masjid, kita khawatir riak itu akan datang. Ini kata Imam Al-Munawi, riak itu akan datang. Kita tadi ni baru nak baca inna a'tayna, tapi hujung-hujung mata nampak macam orang tengok. Yasin terus. Hujung mata rasa-rasa macam ada orang tengok. Sebab tu ada sebahagian golongan salaf ataupun salafus salih, generasi yang terdahulu, sehingga kan isteri mereka tak tahu mereka melakukan salat sunat. Punya nak jaga niat. Sampai isteri mereka tidak tahu mereka berjaga malam dan mengadakan ataupun mendirikan salat sunat. Sebab tu ibadah-ibadah wajib yang disyariatkan untuk nak tinggikan syiar Islam, maka dia dilakukan secara terang-terangan di hadapan manusia. Yang ni yang wajib. Yang sunat disembunyikan. Amalan sunat disembunyikan, amalan wajib dilakukan secara terang-terangan. Salat berjemaah, salat fardu umpamanya, dilakukan secara berterangan. Kemudian ada manfaat ataupun disebut beberapa manfaat dan kebaikan mengamalkan salat sunat di rumah. Antaranya, pertama sekali menghidupkan sunnah Rasulullah SAW.
Kerana Rasulullah sendiri mendirikan salat sunat itu di rumah baginda, bukan di masjid. Kemudian seperti yang kita sebut tadi ni, lebih boleh mengikhlaskan diri berbanding jika kita lakukan di masjid dan orang nampak. Kemudian dia kata antara manfaat besar melaksanakan salat sunat di rumah adalah menjadikan rumah selalu hidup. Sebab Rasulullah SAW sendiri bersabda, apa kata Rasulullah? Mathalul baitil ladhi yuzkaru Allahu fihi wal baitil ladhi la yuzkaru Allahu fihi kamathalil hayyi wal mayyit. Nabi kata perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti mana perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Rumah yang disebut nama Allah dalamnya, salah satu disebut nama Allah dalamnya adalah salat sunat. Adalah salat sunat. Maka Nabi buat perumpamaan rumah yang disebut nama Allah dan rumah yang tak disebut nama Allah ni sebagaimana orang yang hidup dan begitu juga orang yang mati. So rumah kita ni yang Nabi bagi perumpamaan, rumah kita ni bagaikan orang hidup ataupun orang mati. Rumah kita. Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata, dalam hadis ni terdapat anjuran untuk berzikir kepada Allah. Termasuk kita sebut tadi ni, salah satu bentuk menyebut nama Allah ini adalah melakukan salat sunat. Ataupun dia kata membaca Al-Quran, zikir-zikir lain di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepada Allah. So rumah kita macam mana? Ada rumah yang sepanjang masa lagu, sepanjang masa drama. Macam mana rumah kita? Kita tak payah tengok rumah orang lain, rumah kita. Ataupun dengar kuliah agama. Kita tak boleh nak nafikanlah dengan zaman sekarang ni bukan senang kan, dengan ada TV apa semua. Cuma untuk nak memperbaiki kan, untuk nak memperbaiki, adakan juga di rumah kita ni yang kotak TV tu mungkin dengar kuliah kan, pasang Quran kan. Jangan sampai tak ada langsung kan. Ni untuk permulaan lah kan. Kita tak boleh nak nafikan benda ni memang sukar kan. Cuma TV tu kalau kita tengok rumah orang asyik pasang apa yang siaran duk ada dalam tu baik. Begitu juga data antara manfaat besar untuk mengusir dan menjauhkan syaitan dari rumah. Nak jauhkan syaitan daripada rumah antaranya adalah salat sunat ataupun menyebut nama Allah dengan apa-apa saja aktiviti, baca Quran, zikir. Sebab Rasulullah sendiri bersabda, Rasulullah kata la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Jangan kamu menjadikan rumah kamu seperti kubur. Maksudnya tak didirikan salat sunat umpamanya, tak ada baca Quran di dalamnya, jangan sampai macam kubur, sunyi. Nabi kata sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Yang ni hadis ini juga kan, Nabi sebut syaitan akan lari apabila rumah itu dibaca surah Al-Baqarah. Cuma kita nak sebut sedikit lah masyarakat Melayu ni. Contoh kalau nak pindah rumah kan, dia pindah rumah kan, antara surah yang dia baca panggil orang kan, perlih mungkin tak berlaku lah. Tapi kalau di tempat-tempat lain pindah rumah baru, jemput orang, buat apa? Baca Yasin. Kan? Baca Yasin. Yang Nabi ajak dalam hadis ni adalah membacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baik. Sebab tu dia kata ini adalah satu manfaat yang sangat besar, kerana bagaimana mungkin akan wujud kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah yang dipenuhi syaitan. Kalau tidak disebut nama Allah di rumah dalam bentuk salat sunat, baca Quran, zikir, kalau tak disebut, syaitan tak lari.
kalau syaitan duduk berkumpul di rumah kita, dia tak macam mana nak wujud kebaikan di rumah. Sebab syaitan itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kalau syaitan itu berkumpul di rumah kita, maka dia akan sentiasa duk suruh orang ataupun ahli rumah itu sentiasa buat kebaikan. Memang itu sikap syaitan. Maka sebab itu dia kata salat sunat, baca Quran, zikir hendaklah diwujudkan di rumah masing-masing. Tajuk yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik ketika salat. Memakai pakaian yang baik ketika salat. So pakai pakaian yang terbaik ni dia antara penyempurna salat itu sendiri. Bukan asal pakai je. Perkara ni banyak dilalaikan oleh orang Islam zaman sekarang. Sebab salat ni dia adalah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana baiknya hubungan kita dengan Allah, sudah tentu kita menjaga adab-adab tersebut. Seorang hamba bila dia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah, dia bermunajat kepada Tuhannya. Dan dia membaca firman-firman Tuhannya. Begitu juga dia memuji-muji Tuhannya, dia berdoa memohon kepada Tuhannya. Oleh kerana itu, seseorang bila dia mendirikan salat, hendaklah dia dalam berkeadaan yang baik. Sebab tu dalam syariat pun dia telah menggariskan seseorang itu hendaklah suci terlebih dahulu. Sama ada badan dia ataupun pakaian dia ataupun tempat salatnya. Termasuk antara adab yang perlu untuk diperhatikan adalah pakaian ataupun memakai yang baik ketika hendak salat. Sama ada salat itu salat yang wajib ataupun salat itu salat yang sunat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali yakni memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sebab tu Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini dia kata walihadhil ayah, dan ayat ini dia kata dan juga dalil daripada sunnah yang semakna dengannya terkandung faedah dianjurkan memperindah penampilan ketika salat, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan hari raya. Juga dianjurkan memakai wangi-wangian kerana hal itu termasuk dalam perhiasan, dan juga siwak kerana hal itu termasuk dalam perkara yang menyempurnakannya. Maksudnya apabila nak datang masjid, hendaklah memperindahkan. Cuma bila sebut ayat ini tidak sebut tentang pakaian khusus. Sama ada ia jubah, ia yang penting kita datang dan cuba untuk memperbaiki pakaian kita apabila datang ke masjid. Tak kira pakaian apa pun. Yang penting pakaian itu indah. Baik. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dikata wa yastahibbuna lil wahidi al mutiqi ala thiyab an yatajammala fi salatihi mastata'a bi thiyabihi wa tibihi wa siwakihi. Dia kata sesungguhnya para ulama menganjurkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memperindah pakaiannya sesuai dengan kemampuannya, baik sama ada dengan pakaian, wangi-wangian dan juga siwak. Bagi orang yang mampu, hendaklah dia memperbaiki. Mungkin ada orang yang tak mampu. Tak mampu ni pelbagai sudut lah. Mungkin dia tak mampu di sudut nak beli pakaian yang baik. Ataupun mungkin dia tak mampu, dia dalam keadaan dia pergi mana-mana, dia kerja dan dia terpaksa datang dengan pakaian yang ada pada dia waktu tu. Sebab tu kita tengok pakaian tu pelbagai. Tapi ada pun dia berada di rumah, dia nak main salat, maka hendaklah sebaiknya dia memperindahkan pakaiannya apabila dia nak hadir ke masjid. Baik. Begitu juga Syekh Abdul
Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia sebut, dia kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai az-zina, yakni pakaian, kerana untuk menutup aurat dan kerana terdapat keindahan disebut. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, dia kata Allah Ta'ala perintahkan untuk pakai pakaian terbaik, tidak hanya sekadar menutup aurat sahaja. Dia ada beza antara tutup aurat dengan pakaian terbaik. So dua benda yang berbeza. Bukan sekadar menutup aurat tetapi memilih pakaian yang lebih baik. Sebab itu hal ini menunjukkan bahawa seseorang Muslim hendaklah memakai pakaian yang indah yang dia ada ketika berdiri menghadap Allah, sehingga orang yang salat di keadaan tersebut berada dalam keadaan yang paling sempurna, baik secara zahir ataupun batin. Ini disebut tentang, ditafsir tentang ayat tadi ni. Sebab tu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata sesungguhnya Allah itu cantik, Allah itu indah, dan Allah sukakan keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi Allah sendiri suka dengan kecantikan. Maka apabila manusia ataupun hamba itu berhadapan dengan Allah, khususnya dalam salat, maka hendaklah dia memperbaiki keadaannya kerana Allah itu suka dengan keindahan. Baik. Sebagian orang yang salat dia tak peduli tentang hal tu. Kan? Ada orang daripada rumah dengan pakai seluar, kemudian baju pun singkat. Sagi masa sujud mula antara nampak dan tidak. Ni belakang kan. Kadang sampai ke luar belakang ni nampak. Kan? So kalau dia daripada rumah, dia ada kemampuan untuk memperindahkan pakaian dia, untuk mencari pakaian yang lebih baik, maka sepatutnya dia berbuat demikian. Sebab tu ada ulahan dalam ni, dia kata apabila kita nak berjumpa dengan manusia yang besar, kan, sudah tentu kita membuat penampilan yang baik. Tapi bila kita nak bertemu dengan Allah Rabbul Jalil, tiba-tiba kita macam sambil-sambil ya. Dalam masa yang sama, kita tidak nafikan Islam tu mudah. Kita tak nafikan. Dan kita tidak nafikan bahawa syarat untuk sah salat itu adalah menutup aurat. Itu kita tak nafikan. Sebab tu kalau kita ada kat luar dengan pakaian yang ada menutup aurat, kemudian suci, boleh datang, tak ada masalah. Yang kita sebut ini orang yang ada kelebihan, dia dari rumah, kan? Kenapa dia tidak memilih pakaian yang lebih baik untuk dia hadir ke masjid? Sedangkan dia tahu dia akan pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dengan 3 topik kecil yang kita bincang tadi ni, so kita telah hari ini mempelajari satu adab yang berkaitan dengan salat yang setiap hari kita buat. Kalaulah kita dapat memperbaiki dari semasa ke semasa tentang salat kita ini, kan, mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Kerana salat ini kita buat setiap hari 5 waktu. Itu hanya yang fardu saja, belum lagi kira yang sunat. Kalaulah setiap hari kita laksanakan, kalau kita tidak perbaiki, takut-takut nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tidak memperbaiki salat kita. Salat ni memang nampak mudah, tapi dalam keadaan daripada semasa ke semasa kita nak kena perbaiki. Nak kena perbaiki. Saya selalu sebut kita belajar, contohnya duduk antara 2 sujud masa sekolah rendah kan, Rabbighfirli warhamni, kan, kita belajar tu, ustaz masa sekolah rendah ajak tu. Sampai sekarang kita boleh makna dia. Bayangkan kita pergi sekolah menengah, kita tak upgrade ilmu.
Lepas tu kita pergi universiti, tak upgrade juga. Kita masuk alam pekerjaan, tak upgrade juga. Dikhawatiri sampai mati, kita tak upgrade ilmu tu. Dalam keadaan kita bertemu dengan Allah ketika hidup, kita tak faham pun apa maksud dia. Tapi untuk kehidupan dunia, kita sentiasa upgrade. Dulu awal-awal kerja, kita naik motor Honda 70. Kan? Lama sikit kita pun beli kereta. Kan? Rumah awal kerja kita beli rumah 2 bilik dulu. Kemudian kita upgrade 3, 4 sampai ada pencen rumah 5 bilik. Itu dalam kehidupan dunia kita sentiasa upgrade. Bayangkan salat 5 waktu, 17 rakaat setiap hari yang kita buat, kita tak upgrade. Tuan-tuan, benda ni kita nak kena tengok semula. Tengok semula. Sebab tu saya bagi contoh yang Rabbighfirli warhamni tu, bagi contoh yang tu dulu. Supaya kita muhasabah diri. Kan? Alhamdulillah kita main salat masjid, alhamdulillah. Kan? Tapi yang tu nak kena perbaiki. Tak susah sekarang kan. Sekarang ni kat YouTube pun ada, kan? Google pun ada, apa maksud. Kan? Baru main khusyuk. Kan? Kalau tuan-tuan, kalau kita sebut Rabbighfirli warhamni, kalau kita tak faham maksud, macam mana nak khusyuk? Tapi kalau kita sebut Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, kesian kat aku, baru dia main. Dia feel tu baru ada. Orang yang faham makna pun belum tentu boleh hayati. Macam kita faham makna dalam Fatihah, sedang-sedang habis dah. Apatah lagi kalau tak faham makna, lagi teruk. Tuan-tuan, saya sebut ni bukan nak menuding jari pada siapa-siapa, tak. Saya sebut ni untuk kita sama-sama perbaiki salat kita. Kerana salat itu dituntut setiap hari untuk kita laksanakan. Amatlah malang kalau salat yang dituntut itu kita ambil mudah aja. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, saya mohon maaf pada muslimin muslimat sekalian, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.